Mama Z akan buat 2 recording. Sebab hari tu hilang gambar sebab pelajar tak sengaja share screen. So hari ni kita backup lah. Kod Mama Z sebenarnya tak larat nak ulang balik. Sebab kalau macam tu dia jadi warna hitam kan. Sebab tu awak tengok video sebelum ni tu Mama kena rekod baru. Okay, so Mama Z tak tunggu semua orang masuk sebab kita sayang dengan masa kita. Kita tak banyak masa dah. Ni minggu yang ke-17. Okay, awak belajar cuma 18 minggu. Ni minggu yang ke-17. Sebab itu awak tengok Mama Z mula siapkan latihan interaktif supaya masa awak pergi raya pun boleh tekan link. Kat rumah nanti laju naik. Okay, soalan daripada Melaka. Dia lain daripada yang lain. Kemudian senarai rumus Melaka buat dah. Cuma KMKT kita ambil yang original. Siapa yang dapat senarai rumus nanti ada beberapa typo. Contohnya yang dapat rumus nanti yang ini. Contohnya sorry. Sekejap siapa yang dapat rumus contohnya daripada Mama Z kat sini huruf X nanti kena tukar jadi huruf N. Typo kita cuba type balik tapi tak sempat nak semak. Sebab kita takut bila type semula kod-kod lah tak sama. That's why Mama Z bagi juga yang macam tu. Okay, so kita pergi kepada soalan. Okay, soalan. Pelajar tak boleh masuk ke? Okey, tak apa Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok soalan Melaka. Okey, dia bagi tahu bertabur secara binomial. Masya-Allah, kenapa ni? Saya kena pasang gadget lain satu lagi lah. Okey. So, untuk binomial, kita dah belajar ada 2 cara nak cari nilai dan apabila tandanya tanda sama dengan bermaksud dia menggunakan rumus. Okey. Jadi, bila pelajar tengok rumus, sabar Mama duk buka satu lagi gadget. Sebab tak larat ni nak tekan admit ni. Sabar jap. Okey, awak belik sekejap senarai rumus. Sebabnya Mama Z nak suruh awak sentiasa rujuk rumus. Mama nak masuk satu lagi. Supaya Mama boleh accept pelajar yang baru masuk. Okey, bila kita belik senarai rumus, ada kat sini rumus yang dia bagi kat kita. Iaitu muka surat berapa ya? Ni. Ini rumusnya. NCX. Jadi nilai ke atas ni merujuk kepada nilai N. Tu. Dia ada jawapan di depan tu. Cuma takut pelajar tak jumpa percaya rumus. So dapat rumus nanti, koyak masuk depan kan. Jadi kat sini soalan tanya yang pertama, dia suruh kita cari nilai N. Dan kita tahu tadi, Mama Z dah beritahu, N kita dah nampak dah kat sini. Jadi untuk soalan 1A, okay, nilai N bersamaan dengan 7. Kemudian nilai dalam ni merujuk kepada nilai P. Oleh kerana nilai P itu adalah 0.2, jadi nilai Q kita boleh dapat dengan mudah, iaitu 0.8. Okey, ada soalan tak situ? Ada, Mama. Ada. Jadi X bertabur secara binomial N kita 7
probability kita adalah 0.2 sebenarnya. Okay, lepas tu soalan kata, okay, Mama Z nak jawab soalan yang kedua pula. Okay, soalan yang kedua, kita kecilkan pen. Dia nak probability X more than K sama dengan 0.0047. Dia terbalik yang kita belajar. Dan kita tahu kalau kita nak baca buku statistik, dia perlukan tanda lebih besar sama dengan, okey, nombor, kalau nombor dekat K ni nombor 2, dia akan jadi lebih besar sama dengan 3. Kalau nombor kita K, apakah nombor selepas K? Nombor selepas K. Nombornya ialah K tambah dengan 1. Ada soalan tak? Kenapa dapat K tambah 1? Ada soalan tak? Kalau probability X more than 2, Mama Z akan tukar kepada probability X lebih besar sama dengan 3. Kita kaji macam mana 3 terhasil. 3 terhasil daripada probability X lebih besar sama dengan 2 tambah 1. Itu konsep dia. Boleh Mama Z padam. Okey. So awak akan dapat jawapannya 0.0047. Jadi tugas kita nak cari, Mama Z nak nyahkan probability ni, nak nyahkan. So Mama Z akan rujuk N7 dan probability-nya 0.2. Kita rujuk buku statistik kalau ada. Okay, buku statistik binomial. Okay, Mama Z cari 0.2 dulu. 0.2. Okay, 0.2 ada. Okay, 0.2 ada ni. Kemudian nombor 7 pun ada. Yang dekat sini tadi 0.1, 0.2, 0.3. Kalau tak percaya rujuk yang tengah ni. 0.1, oh salah. 0.15, 0.20. Ikut yang ni Okey, so sekarang ni Mama Z nak cari dekat 0.2. Kita nak cari dalam kawasan ni. Okey, nilai berapa kita nak cari tadi? Soalan suruh cari nilai 0.0047. Jadi kita kena cari dalam ni Tengok bersama Mama Z. Bukan. Okey, bukan. Okey, ada ke tak nilai tu? Betul tak nilai ni? Okey. Lepas dapat nilai tu, bacaan kita sebenarnya adalah 5. Jadi kesimpulannya sekarang ialah K dia tak boleh nak tukar pen. K tambah 1 sebenarnya adalah 5. Sebab tadi Mama Z dah baca dah 0.0047 ni dalam buku stat tu nilainya 5. Okey, tapi soalan bukan tanya nilai K tambah 1. Soalan tanya nilai K saja. Jadi nilai K saja ialah 4. Okey, Mama Z buka soalan. Kalau siapa nak tanya, silakan. Okey, kalau tak ada, Mama Z teruskan. Okey, Mama Z teruskan soalan B. Nombor 1. Dia guna perkataan average. Okey, dia guna perkataan average. Kemudian, lepas awak dah baca soalan pokok tu, terus lompat. Kemudian dia kata perkataan per day. Ni kata kunci yang pertama, per day. Kemudian kita terus baca dekat soalan pokok, soalan anak.
Soalan anak kat sini dia kata tomorrow. Soalan yang kedua, week. Soalan yang ketiga, day. Maksudnya daripada per day, tomorrow pun kira day, a week maksudnya berganda 7. Yang soalan yang ketiga, day sajalah. Okey, baru kita patah balik. Dia kata the average number of cars sold. Dia eja perkataan kat sini 3. Dia eja 3 kat sini. Jadi X yang per day kemudian per week menyebabkan dia menjadi taburan. Dia menjadi bertabur secara horizontal. Dan average kat sini merujuk kepada lambda iaitu 3. Tapi kena ingat 3 ni untuk day. One day. Okey, kemudian baru boleh jawab soalan yang pertama. Okey, soalan pertama kata find probability exactly 4 car will be sold tomorrow. Tomorrow masih lagi one day. Jadi belajar boleh guna rumus atau boleh guna buku step. Tujuan Mama Z kata guna rumus sebab Mama Z nak bagi tahu di dekat rumus, dekat rumus nanti dia senaraikan rumus untuk polzon. Dia bagi. Mama Z nak tunjuk dengan menggunakan rumus. Tapi exam nanti Mama Z cadang gunalah buku statistik. Okey, so maksudnya benda ni tak perlu hafal. Nilai dia termasuk nombor kosong kat situ. Okay, Mama Z dah terhafal. Bukan nak hafal ter. So, kita akan dapat yang pertama, E kuasa negatif lambda. Lambda kita. Kemudian darab dengan lambda kuasa X per dengan nilai X. Ni cara sebutnya ialah factorial. Cara sebutnya ialah factorial. Kemudian kita tekan je kalkulator, buka siap-siap pecahan. Eksponen tu kita tekan shift long. Negatif 3 darab dengan 3 kuasa 4 bahagi dengan 4 shift factorial. So awak akan dapat 0.1680. So Mama Z cadang. Bila kita kena jawapan 0.168 sebab dia tak ada 9 kalau boleh kita buat 4 decimal places. Okey. Ada soalan tak untuk yang pertama? Cara biasa. Cara guna rumus. Mama Z akan tunjuk satu lagi. Cara kalau pelajar nak gunakan buku statistik. Probability X sama dengan 4 bersamaan dengan probability X besar sama dengan 4 tolak probability X besar sama dengan 5. Okey, kita nak rujuk lambda kita 3. Siapa yang masih ada masalah baca buku stat, kena menyerah diri. Datang jumpa Mama Z ke, syarah lain ke, kena serah diri. Okey, Mama Z nak cari lambda 3. Lambda 3. Ni lambda 3. Dan Mama Z nak cari nombor 4 dengan nombor 5. Nombor 4 3528 Sat 3528 nak tulis dulu 0.3528 tolak. Okey, satu lagi 5 1847 berapa dah 1847 betul tak? Sekejap saya balik buku saya. Buku awak betul tak bacaan tu? Saya salah. Payah nak buka, kipas buka. Jadi saya buka itu tutup balik.
Okey, 0.1847. Okey, so kita tekan kalkulator yang ni. Okey. Saya tekan kalkulator set. 0.3528 dolar 0.1847 point 1847. Kita dapat gitu. So dapat 0.1681. Okey, so Mama Z nak tanya. Jawapan mana satu yang betul? Jawapan yang guna rumus ke atau guna table? Okay. So untuk pelajar yang guna rumus, dia kena jawapan kuning. Untuk pelajar yang guna buku statistik, jawapannya kena warna biru. Okay. So untuk kita marking nanti, memeriksa nanti, kita akan diberi kedua-dua jawapan. Jadi pelajar jangan risau sangat. Ramai yang WhatsApp Mama Z bila buat set daripada boleh ditanya mana satu jawapan yang betul. Jawapannya adalah dua-dua betul. Okey, selesai dah 1B1. Okey, Mama Z nak jawab sekarang 1B yang kedua. Dia kata probability that 10, 14. Soalan Mama Z, kenapa dekat 10 dengan 14 ni ada tanda sama dengan? Ada siapa-siapa boleh jawab tak? Kenapa ada tanda sama dengan? Sebab tidak ada perkataan between. Ini Mama Z terputus ni. Ada. Okay, sebab tidak ada perkataan between. Okay. So boleh Mama Z tahu lambda baru? Lambda baru ni berapa? Sehari lambdanya 3. Seminggu ada berapa hari? 7. 7 darab 3. Lambda 21. 21. Okay, lambda baru kita 21. Kemudian kalau kita ingat petua yang kita ajar, yang pertama, kita tahu bacaannya kanan. Jadi kita sediakan ruang dulu. Bacaannya nanti kanan. Kanan matematik bermaksud lebih besar. Tapi lebih besar ni ada dua. Lebih besar sahaja ataupun lebih besar sama dengan. Jadi kita kata, kita buat formula khas untuk pelajar KMKT. Kita kata kalau depan kita ikut, kalau belakang jangan ikut. Okey, soalan Mama Z. Yang depan ada tak tanda sama dengan? Dekat soalan tu, yang depan ada tak tanda sama dengan? Ada. Ada, jadi kita ikut. Yang belakang ada tak tanda sama dengan? Tak ada. Tak ada, kita jangan ikut. Bila kita jangan ikut, dekat 14 tu, tak adalah tanda sama dengan. Tetapi bila kita nak baca buku statistik, kita terpaksa mengadakan tanda sama dengan. Apakah nombor yang lebih besar dari 14? Macam tadi, kita tambahkan dengan 1. So nombor ni jadi nombor 15. Okey, Mama Z akan tengok lambda 21, Mama Z akan baca 10 dengan 15. Okey. Lambda 21. Ada. Dekat belakang-belakang sikit. Komputer dia slow-slow sikit. Dia banyak dah video dalam otak dia. Okay, Mama nak cari nombor 21. Ada tu. 21 kat sini. Kita nak cari tadi nombor 10. Okay, nombor 10 dengan nombor 15. Okay, nombor 10 dengan nombor 15. 0.9972, satu lagi 0. Betul ke nombor tu?
9972, satu lagi 9284. Okey, so kita tulis kat sini. Nombor yang pertama 0.9972. Lalu siapa pula pasal 0.928. Okey, tengok jawapan kita. Minta maaf banyak gangguan sikit. 0.9972 tolak dengan 0.9284. So Mama Z dapat 0.0688. Iaitu soalan yang kedua. 1B yang kedua. Okay, so kita dah selesai A, B baru yang kedua. Okay, soalan seterusnya dia kata find the standard deviation in four significant figure number of car. Okay, number of car so in a day. Yang ini dia nak uji kefahaman pelajar. Okay, Mama Z tulis. Untuk tajuk pozon, lambda adalah nilai mean ataupun nilai average. Lambda juga ialah nilai variance. So soalan Mama Z, variance kita berapa? Untuk D, variance kita ialah 3. Soalan nak standard deviation, iaitu bersamaan dengan punca kuasa 3. Tapi soalan nak jawapan 4 significant figure. Dia tak mau dalam bentuk set. Jadi kita kena tukar sikit. Punca 3. Okey. 1.732. So jawapannya ialah 1.732. Mama Z kena tulis 4 significant figure. Okey, ada soalan tak untuk jawapan akhir yang warna hitam? Boleh beza tak significant figure dengan decimal places? Yang Mama Z buat sekarang, significant figure. Ada 4 nilai yang signifikan. Kalau pelajar ambil jawapan 1.7321, itu adalah 4 decimal places. Okay, ada beza Okay, selesai nombor 1. Okay, Mama Z teruskan. Jawapan kita bagi masa Mama Z kat rumah. Hari ni kita try, sebab hari ni hari Ahad. Boleh buka, biasanya boleh buka YouTube dan juga WhatsApp. Tadi Mama Z buka boleh. Okey, Mama Z nak pergi kepada soalan nombor 2. Walaupun online, kalau boleh belajar betul-betul. Nanti bila Mama Z nak raya nanti, tak adalah tanya soalan masa hari raya. Kan? Dengar betul-betul. Mama Z sedang mengumpulkan tenaga untuk menyiapkan semua interaktif. Kalau yang kuliah lain ni, sunat je. Yang kuliah kita A sampai I tu, A sampai C tu Mama Z cuba siapkan. Okay, soalan yang kedua. Kalau pelajar tak nak pening kepala, pelajar jangan ambil kisahlah. Uji kaji kita tentang apa. Kalau pelajar ambil kisah, nanti pelajar dia tak sampai dekat minda pelajar macam soalan tahun lepas kan. Awak dah tengok ke soalan tahun lepas? Dah tengok belum soalan tahun lepas? Ya, tengok. Dah tengok. Okey, Mama Z tunjuklah awak tengok gitu kan. Jangan Mama Z tunjuk. Sebab ada kolej lain. Dia kaji lebih tu. Bila kaji lebih nanti susah. Nombor 2 kolej lain tanya. Siapa X, siapa Y? Siapa X, siapa Y? Biasanya kita akan buat yang atas ni X, yang bawah ni Y lah. Lepas tu dia tanya pula,
betul ke self esteem tu mempengaruhi gaji. Jadi kita jangan duk tanya benda macam tu tau. Sebab kita tak tahu manager bank ni nak fikir apa dalam minda dia, kita tak tahu. Kita cuma tahu dari segi matematik. Kalau fikir tak logik ni, patutnya gajilah mempengaruhi keyakinan diri tu. Kalau awak fikir macam tu memang tak siap lah jawab soalan dia. Faham maksud Mama Zaid? Sebab benda tu yang sedang ditanya oleh kolej lain kepada pensyarah-pensyarah di orang. Jadi sama juga dengan set yang ini, kalau boleh kita fikir seadanya nombor itu. Seadanya nombor itu, a researcher wish to determine if a person is related to the number of hours he or she spend on computer per week. Dia nak buat kajian ikut umur. Nak buat kajian ikut umur. Orang tu orang tu guna komputer dalam masa seminggu. Dia nak buat kajian yang itu. Kita tak boleh marah lah. Cuma Mama Zaid bagi tahu yang atas ni X, yang bawah ni Y. Kalau pelajar tak nak, katakan dia tak nak lah buat kesimpulan panjang, jadi awal-awal dia declare X merujuk kepada H. Y merujuk kepada time. Kalau nak buat dalam ni year pun boleh lah. Yang ini time, hours per week. Kalau dia nak buat kesimpulan laju, yang ini dia kena declare dulu. Kalau siapa yang was-was tu kan. Okey, dia suruh cari coefficient, correlation coefficient. Terbalik pula cara dia tanya. Find the value of correlation coefficient. Nama yang kita guna dengan Mama Z ialah COC. Okey, tapi sebelum tu Mama Z nak ada dulu dia guna perkataan comment. Dia guna perkataan comment on relationship. Okey, bagus cara dia tanya. Macam soalan kalau yang pertama Mama Z nak ingatkan. Kalau ikut pelajar lah kan, 59 dah umur dia Mama Z. Buat main komputer lagi. Tak apalah, nenek kita canggih nak cepat ke mana. Apa fikir logik tu? Ya dia. Jadi kita tekan. Kalau pelajar yang kalkulator pelajar tu tekan menu nombor 6, nombor 2. Yang kalkulator sama dengan Mama Z ni, mode, kemudian statistik, kemudian Mama Z ambil nombor 2. Kita kena masuk molek ni. 18, 26, 32, 38, 52, 59. So, warna hitam dekat kalkulator Mama Z tu duduk dekat nombor 7. Tapi ruang tu kosong. Jadi, N Mama Z nanti 6 saja. Okey. Mama Z pergi kepada Mama Z pergi pada Y pula. 18, 15, 14, 12, 11.5, 11.5. Okey, kita masukkan semua dalam. Kemudian kita keluarkan nilai yang kita dapat daripada kalkulator. Untuk kalkulator putih hitam, awak tekan option 2. Dia akan keluar sekaligus. Kemudian awak tekan option 3. Dia akan keluar nilai R. Okay, Mama Z kalkulator lama, kena lama sikit dalam kerja dia. Mama Z kena tekan sum dulu, Mama Z ambil nombor 2. So, Mama Z dapat, Mama Z senang kat sini. Jumlah X 2, 2, 5. Jumlah X kuasa 2. Mama Z dah bercek nilai yang kedua. Sum. Nombor 1. 9, 6, 5, 3. Okey, jawapan yang ketiga, nilai yang ketiga, jumlah Y kuasa 2, jumlah
XY dan Mama Z nak tahu R untuk sementara waktu saja. Okay. So jumlah Y, kalau kalkulator ni macam ni lah, kita kena buat banyak kali. Nombor 4. 82. Ini 82. Yang ini 1153.5. Jumlah XY 2894.5. Okay. Selesai dah situ. Dan Mama Z cuba curi. Okay, jawapan dia sekejap. Nilai R nombor 3 tu ya. Mama Z cuba curi. Jawapan nanti negatif 9035. Mama Z tulis dengan pensel. Negatif. Okay, negatif 0.9035. Mama Z tulis sementara saja. Okey, kemudian Mama Z nak bagi tahu sekarang kita nak cari coefficient of correlation. Simbolnya adalah R. Okey, kita jangan panik. Kita jangan panik sebab kita nak tengok rumus yang dia bagi dekat kita. Ni dia. Siap dengan label. Coefficient of correlation R. Dia bagi semua dah kat kita. Jadi kita kena ambil peluang, kira dengan betul. Okay, so Mama Z buat. Yang pertama Mama Z gantikan nilai N kita dengan 6. Kemudian 289.4.5 tolak dengan 225 darab 82. Okey. Mama Z guna pembaris lah. Tangan Mama Z lenguh. Okey. Per dengan Mama Z biasanya pecahkan benda ni kepada 2. Set yang pertama ada 6 darab 9653 tolak 225 kuasa 2. Ada satu lagi set, nilainya adalah 6 darab dengan 1153.5 tolak 82 kuasa. Dan jawapan akhir Mama Z tak kira pun. Negatif 0.9035. Mama Z salin jawapan tadi. Okay, salin jawapan kalkulator. Kita mengharapkan sangat soalan macam ni berubah. Sebab jawapan akhir kita confident dah. Okay. Kemudian bila dah siap, padamlah ni. Kan? Jangan nampak sangat nak menipu kan. Padam. Okey, kemudian dia suruh bagi komen. Jawapan awak ni awak kena komen dan awak kena ingat. Awak ada nilai negatif. Jadi jawapan dia kita nak komen strong, kemudian kena ada perkataan negatif. Negatif. Okey, Mama Z tambah perkataan linear. Mama nak guna perkataan relation. Sebab dia tanya apakah relationnya kan? Relationship. Okay, Mama Z dah declare X apa Y apa tadi. Jadi senang sikit kat sini. Relationship between X and Y. Sebab Mama tadi dah declare dekat warna kuning ni. Mama kata X itu apa, Y itu apa. Jadi conclusion nanti jadi pendek. Y semasa kalau pelajar tak nak declare, tapi dia nak terang kat ujung sekali tu panjang, tak ada masalah. Terpulang kepada pelajar. Okey, itu soalan nombor 2. Mama Z buka kepada soalan, takut Mama Z seorang je duk study ni. Kau pelajar dia masuk untuk berbobok. Mama Z dengar tak ada ekor, tak ada apa ni ngajar awak. Okey, masih di talian.
Pelajar kena kuat dah. Jangan duk masuk nak pupuk lambat lagi deh anak-anak adik kakak. Ada tak ni? Ada tak? Ada orang tak ni sebelah sana? Ada Mama. Ada. Alhamdulillah. Ada pun seorang. Ada. Ada. Alhamdulillah. Kena semangat nak balik dah. Kami ni nak klik. Nak kok pasal nombor. Kena semangat. Okey. Nombor 3. Dia ambil soalan lama ni tahun 2012, 2013, 2014. Tak apalah. Okey. Kemudian yang pertama untuk pelajar yang baru tengok tak cara menulisnya gini. Maksudnya sama saja. Sebelum ni kita jumpa 2012 dia buat titik bertindih 100. Kita jarang jumpa yang macam warna kuning. Tapi kalau dia ada macam tu maksud dia sama saja. Okey, dia bagi maklumat bahawa average relative price index untuk 2014. Untuk 2014 bermaksud Mama Z tak boleh tengok hak tengah. Ada 2 kolej dah buat soalan macam ni. Perlis dengan Melaka. Maksudnya soalan macam ni berisikolah nak keluar. Kita baru buat 3 kolej kan. Kita dah boleh nampak cara kolej tu tanya kalau banyak memihak kepada yang ini, iaitu yang keluar. Okey, kemudian dia bagi pula Mama Z selesai waktu dulu lah ya. Sebab nanti nak padang monitor tu. Okey. I sama dengan dia kata relative price untuk apa dia? Relative price untuk okey. Saya terlupa 1/K. Umur dia Kemudian jumlah. Lepas tu ada kurungan P1 dengan P0. Ada rumus soal ni dah. Okey, kemudian Mama buat 2014. I dia bagi adalah hot ni. 106.29 sama dengan K dia kita bilas. So 2, 3 komoditi. So 3 sini. Kemudian yang ratio tu yang pertama RM3.55 perkan dengan RM3.10 tambah RM10.45 per dengan RM10.25 tambah Y per dengan RM4.15. Okey. Kemudian Mama Z kira dulu yang mana ada. Kira dulu yang mana ada. Yang pertama. Saya nak berikan dulu. Okey, yang pertama 106.29. Mama Z darab dulu dengan 3. Okey, dapat nilai tu Lepas dapat nilai yang pertama, Mama Z nak tolak dengan nilai kuning ni. Mama Z nak tolak nilai kuning. Lepas tu nak tolak nilai biru. Okey, tengok nilai kalkulator ni. Tolak nilai kuning. Kuning 3.55 per 3.1. Dan tolak dengan 10.45 per dengan 10.25. Mama Z dapat gitu. Darab 100 lupa tadi. Pula Okey, yang pertama 106.29 darab dengan 3 bahagi dengan 100. Nilai ni Mama Z tolak dengan warna kuning. 3.55 per 3.10 tolak dengan 10.45 per dengan 10.25.
Mama Z dapat gitu. Okey. Jadi Y, Mama Z salin dulu Y per 4.15 sama dengan sama dengan jawapan kalkulator tadi. Mana kalkulator? Ni jawapan kalkulator tadi ni. Saya kena salin semua. Saya kena salin semua. Kalau pelajar tak nak salin semua, pelajar kena terus darab dengan 4.15. Jadi terus pelajar dapat jawapan yang ini, tapi Mama Z kena padam lah yang nilai bawah ni. Terus kita dapat 4.2497 ataupun pelajar buat 4.22 saya salin tak 497. Tapi kalau pelajar tengok nilai Y tu banyak sangat, sedangkan Y itu tentang duit. Masa sini mula-mula kita tak khabar ingat lagi. Masa sini tak ingat lagi. Tak ingat, kita macam lupa-lupa. Tapi bila kita patah balik, kita cerita tentang duit. Duit RM RM4. Bila saya bundarkan nombor 9 ni, dia jadi RM4.25. Macam mana nak tahu Mama Z bila masa nak kena bundar, bila masa tidak? Kalau bukan duit, saya biar je jawapan 2497. Tapi oleh kerana yang ini tentang duit, jadi saya bundarkan menjadi 2 decimal places. Itu daripada maklumat yang pertama. Maklumat kedua, saya buat warna purple di sini, iaitu dia kata simple aggregate price index tapi tahun 2013. Ni jawapannya. Okey. Jadi Mama Z kena padam yang ini, Mama Z kena hitamkan pula kawasan ini supaya mata kita tak silap tengok. Kemudian Mama Z ambil rumus dulu. Okey, rumus. I sama dengan jumlah P1 jumlah P0 darab dengan 100. Itu rumus dia. Dan dia dah bagi dah nilainya ialah 96.57 sama dengan jumlah P1 RM2.90 tambah RM10.25 tambah dengan X per dengan RM3 sekupang tambah RM10.25 saya ada salah mana-mana ke? Tak ada tambah dengan 4.15 darab dengan 100. Yang ni X. Okey. Supaya kita tak buat banyak jalan kerja, supaya kita tak buat banyak jalan kerja, yang pertama kita buat kalkulator kita. Yang pertama 96.57 ni kita bahagi dulu dengan 100. Okey, kemudian kita tengok yang ini nanti bila ke sana dia akan jadi darab. Jadi jawapan kalkulator ni awak darab dengan 3.1 tambah 10.25 tambah dengan 4.15. Okey, awak dapat macam tu. Kemudian awak tolak dengan 2.9. Tolak dengan 10.25. Jadi awak akan dapat jawapannya tentang duit juga. Jadi kalau kita bundar jadi RM3.75. Jadi X kita ialah RM RM3.75. Kita belajar daripada pendekatan yang soalan yang pertama tadi. Selesai situ. Okay, kalau pelajar lupa, dekat sini dia ada mention sekali lagi. Dia suruh cari nilai X dengan Y correct to 2 decimal places.
dia mention. Kalau dia tak mention pun, pelajar memang kena buat 2 decimal places. Sebab duit. Kemudian diikuti dengan perkataan berhantu di sini, iaitu hence. Itu perkataan berhantu. Okay? Hence, dia suruh kira simple relative price untuk komoditi C 2014, 2013. Okay, komoditi C. Okay, Mama Z nak padam ni. Nilai X tadi kita dapat 3.75. Nilai Y tadi 4.25. Jadi untuk menjawab soalan yang terakhir, I sama dengan I sama dengan P1 per dengan P0 darab 100. P1 kita ialah RM4.25. P0 kita ialah RM3.75 darab 100. Kita nak tengok jawapan kita. 4.5 per dengan 3.75 darab dengan 100. So jawapan kita ialah 100. Ada kan jawapan dia? 113 perpuluhan. Okey, yang ni nak ambil berapa desimal? Dah. Nak ambil berapa ni? 2. Soalan Mama Z, kenapa ambil 2? Sebab dia bukan duit lagi dah ni. Kenapa ambil 2? Boleh tak kalau Mama Z buat 3? Boleh tak? Kalau pelajar buat 3 pun boleh, buat 2 pun boleh. Tapi cara senang nak tengok sebab benda ni memang bukan kolej kita je, kolej lain pun ada masalah ni. Okey, apabila awak tengok soalan bagi tadi, sekejap Mama Z ni, padam ni, Mama Z nak tunjuk soalan. Apabila awak tengok yang tadi dia bagi 106.29, 2 desimal. Kemudian yang kedua dia bagi 96.57, 2 desimal juga. Jadi adalah lebih afdal jika awak letakkan jawapan di sini 113.3. Selesai section A nombor 1, 2 dan 3. Okey, Mama Z buka kepada soalan dahulu sebelum kita pergi kepada section B. Benda ni kalau kita tak discuss bersama pensyarah, awak akan rasa benda tu susah. Sebab itu kita ambil peluang bincang dalam kuliah. Soalan kolej lain dalam kuliah. Okay, next Mama Z pergi seterusnya. Okay, Mama Z nak ambil soalan. Kita nak pucuk pelajar dahulu. Okay, kita buat nombor 1 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya copy saja. Bukan minum kopi nak kopi saja. Okey, nombor 1 dulu Kita nampak soalan tu senang dah. Tapi pelajar dia tak boleh. Saya pun pelik kenapa tak boleh. Jadi kita adjust sekarang. Yang mana masih tergehel-gehel tu, kita adjust. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita nampak cara dia tanya pelik daripada yang kita belajar. Tapi maksudnya tetap sama. Kita biasa guna huruf F, dia nak guna huruf U. Tak apalah. Yang penting kita tengok kat sini, soalan buat second order. Okey, Mama Z salin dulu fungsi dia. U, X, Y sama dengan ln 1 tambah XY kuasa 2. Okay, Mama Z nak buat UX dulu. UX sama dengan ln. Bila awak nak differentiate ln, Mama Z nak tunjuk bahawa. Okay, differentiate ln. Okay, awak tengok dekat senarai rumus ni. Dia bagi
differentiate law ni dia bagi adik kakak. Janganlah kita main buat. Dia bagi differentiate law sini rumus. Okay, kita tak ni, kita tengoklah rumus depan ni. Okay, so Mama Z teruskan. Mana dah dia? Okay. So dapat sampai sini, kita ikut yang rumus tadi. Dia ada per. Okay, dia isi 1 tambah XY kuasa 2. Kemudian dia differentiate hak bawah. Masa dia differentiate 1 respect to X dapat kosong. Masa differentiate hak ni dapat 1. Jadi balance tinggal lagi Y kuasa. Okay. Mama Z buka ada soalan. Kalau ada terus tanya. Sebab Mama Z nak teruskan lagi. Mama Z nak teruskan sambung U X Mama Z buat dah. Okey, sekarang Mama Z nak buat U X sekali lagi respect to X. Nak buat yang ini pula. Okey, bila nak buat yang ini, kita tak boleh buat cara cepat. Kan? Kok pelajar tak boleh. Kita buat akaun tunai sebab kita terpaksa guna petua hasil bahagi. Rumus diberi juga. Okey. Nilai U dia ialah Y kuasa 2. Nilai B dia adalah 1 tambah XY kuasa 2. Bila Mama Z buat lagi sekali respect to X dan Mama Z tengok X tiada, maksudnya kosong. V X Mama Z dapat nilainya adalah Y kuasa 2. So bila Mama Z cross, yang merah dan tulis ke bawah, Mama Z dapati nilai di sini ialah kosong. Bila Mama Z cross, yang garisan biru ni dah tulis ke bawah, Mama Z dapat Y kuasa 4. Tapi ni bukan jawapan lagi. Ni bukan jawapan lagi. Kena masuk dalam rumus. Jadi UXX sama dengan kosong tolak dengan Y kuasa 4 per dengan 1 tambah dengan XY kuasa 2 dan rumus kata kena kuasa 2. Jadi rumus kata. Jadi kita permudahkan negatif Y kuasa 4 per dengan 1 tambah XY kuasa 2 kuasa 2. Okey. Dah selesai UXX. Mama Z dah selesaikan UXX. Sekarang Mama Z nak buat UXY. Okay, UXY. Buat kat sebelah dia. Okey, yang ni Mama Z buat satu lagi. Okey, benda yang sama. Nilai U adalah Y kuasa 2. Nilai V adalah 1 tambah XY kuasa 2. Masih lagi nak guna petua hasil bahagi. Bila Mama Z buat U respect to Y, Mama Z dapat 2Y. V respect to Y, Mama Z differentiate hot ni, Mama Z dapat 2. Mama Z dapat 2 Y dan X menanti di situ. Okey, Mama Z cross macam tadi. Okey, Mama Z cross. Yang warna hitam dulu cross ke sini tulis ke bawah. So Mama Z ada 2Y darab 1 tambah XY kuasa 2. Yang ni sini ke bawah Mama Z dapat 2 XY kuasa 3. Jadi Mama Z masukkan dalam rumus UXY sama dengan Mama Z kembang ni 2Y tambah 2 X Y kuasa 3 tolak 2 X Y kuasa 3 per dengan 1 tambah X Y kuasa 2 kuasa 2.
Okey. Dan bila kita perhatikan yang di atas, yang ni dengan yang ni habis. So Mama Z dapat 2Y per dengan 1 tambah XY kuasa 2 kuasa 2. Okey. Baru selesai, Mama Z cari yang biru ni. Okey, yang biru iaitu UXY. Okay, sekarang Mama Z nak masukkan sebab nak proof. Okay, yang pertama Mama Z nak masukkan di sini 2 UXX tambah Y kuasa 3 UXY. Dia suruh buktikan sama dengan kosong. Okey, Mama Z ambil dulu U 2 UXX. Maksudnya sini Mama Z ambil yang ni negatif. Negatif Y kuasa 4 per 1 tambah XY kuasa 2 kuasa 2. Dia suruh tambah dengan Y kuasa 3 darab dengan jawapan tadi. 2Y. 2Y. Okay, 2Y per dengan 1 tambah XY kuasa 2 kuasa 2. Okey. Bila Mama Z masukkan, dia akan dapat di atas tu negatif 2Y kuasa 4 tambah 2Y kuasa 4. Kebetulan penyebut dia sama. Okey. Awak dapat apa kat atas? Nilai kat atas ni dapat berapa? Dapat kosong, madam. Kosong. Baik, Kosong Arif. kan? So kosong, Kosong, yang berlaku baik. pun kosong. Therefore, proof. Proof. Okay. Oh. Selesai soalan nombor 1. Sempat sampai nombor 1 saja. So selesailah kita. Kita jumpa lagi esok hari. Sekian, terima kasih.